Salam sejahtera, anda sedang menonton Fokus Minggu Depan bersama saya Naila Huda, dan esok kita bakal memasuki minggu kedua sejak banjir melanda beberapa negeri. Dan walaupun air sudah pun mula surut, kesan bencana mula beransur pulih, namun usaha untuk membantu mangsa banjir masih amat kritikal dan diperlukan dan giat dilakukan terutamanya oleh NGO dan sukarelawan yang berada di lapangan sejak hari pertama. Namun selepas ini, bantuan bukan sahaja tertumpu kepada barangan asas dan makanan ketika mangsa banjir mula pulang ke rumah cuba untuk kembali kepada kehidupan normal semula. Sekaligus ini dilihat menimbulkan cabaran yang berbeza berbanding bantuan yang disalurkan pada minggu pertama. Jadi, apa perancangan, apa pelan NGO dan sukarelawan untuk bantu mangsa banjir kembali kepada rutin harian dan kehidupan normal mereka sebaik mungkin? Dan sudah bersedia bersama saya ketika ini Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda yang sebenarnya baru saja selesai dengan kerja-kerja pembersihan di rumah-rumah yang terkesan banjir di Sri Nanding, Hulu Langat. Nabil masih lagi berada di sana. Terima kasih Nabil sudi bersama saya dalam Fokus Minggu Depan. Kita nak tahu apa fokus NGO dan sukarelawan untuk bantu mangsa banjir pada minggu depan. Kerana kalau kita lihat pada minggu pertama, minggu lepas, banyak fokus kepada bantuan makanan, keperluan-keperluan asas. Jadi untuk minggu depan pula bagaimana? Terima kasih Awani kerana menjemput saya pada hari ini. Saya masih berada di Hulu Langat, baru sahaja selesai membersihkan rumah penduduk di kawasan Dusun Nanding. Dan bagi soalan Naila sebentar tadi, saya dapat lihatkan persiapan kami pada minggu hadapan adalah masih tertumpu kepada pembersihan lagi. Masih banyak rumah yang masih perlu dibersihkan. Dan antara isu utamanya adalah bekalan air yang masih sekejap ada, sekejap tiada di beberapa kawasan. Dan ada juga rumah yang masih mengalami masalah elektrik. So untuk kami untuk membantu ni agak sukar. Kerana kadang-kadang kami terpaksa mencatu air di beberapa rumah yang lain agar rumah-rumah di sekitar kawasan kampung ataupun kejiranan itu dapat dibersihkan juga, walaupun tak adalah sebersih yang dapat kami lakukan, tapi sedikit sebanyak dapat membantu mangsa-mangsa banjir di sekitar kawasan tersebut. Dan selain daripada itu, ada juga kawasan yang kembali sedikit untuk kembali pulih, dan kebanyakan daripada mereka memerlukan macam mana gas stove, minyak masak untuk mereka perlahan-lahan bermula semula kehidupan yang seperti biasa. Nabil, bagaimana suasana di Hulu Langat ketika ini? Kerana kalau kita tahu, melihat kepada laporan dan juga wartawan kami juga berada di lokasi, kongsikan kesesakan sedikit antara NGO dan juga agensi kerajaan yang berada di sana untuk bantu mangsa banjir. Jadi memang ramai atau bagaimana? Ya, di sini hari ini agak ramai di belah pagi kerana mungkin ada beberapa tetamu kehormat yang hadir pada hari ini, dan juga kita perlu ambil maklumlah ini hari minggu yang terakhir, dan ramai NGO yang turun ke padang untuk berikan sokongan kerja kepada penduduk-penduduk untuk membersihkan rumah. Tapi malangnya agak sukar sebab air tak ada, longkang masih tersumbat, kita masih kurang kekuatan manpower sebenarnya di kawasan-kawasan yang terkesan ini. Nabil, apa antara lessons learned, pengajaran yang boleh diambil daripada minggu pertama dalam terutamanya menyelaraskan bantuan untuk koordinasi bantuan antara NGO yang kita tahu seperti Nabil kata ramai berada di sana di kawasan-kawasan yang terjejas banjir ini? Kerana kalau kita lihat selain daripada itu, ada juga yang mengadu, yang menyatakan tentang flood turis atau pelancong banjir ini yang sehingga mengganggu operasi bantuan. Bagaimana sebenarnya reality on the ground? I think reality on the ground ni tak adalah sesak seperti mana yang dikatakan. Saya rasa kesesakan itu berlaku kerana ada birokrasi yang perlu kita lalui kerana ada tetamu kehormat yang turun. Dan bila mana tetamu kehormat ni turun, adalah traffic jam sikit. So saya rasa benda-benda ni yang perlu dielakkan. Misalnya terlalu kawalan keselamatan yang terlalu ketat, sehingga kadang-kadang NGO yang berada di kawasan lebih awal terpaksa tunggu peluang mereka untuk bergerak, dan saya kira flood tourist ni kalau kita nak kata NGO ni turun untuk bersia-sia, tidak. Tapi ada juga tetamu-tetamu VIP yang kita lihat yang terlalu ramai yang turun. Kadang-kadang
ada yang berjalan sahaja, dan saya fikirkan ini bukan masanya untuk kita hanya tunjuk muka dan tidak melakukan apa-apa. Dan saya fikir NGO yang ada ini, mereka telah berkolaborasi sebanyak mungkin, di mana mereka cuba kontak penduduk kampung untuk tahu bagaimana keadaan di kawasan itu, dan ada juga NGO yang bekerjasama dengan NGO tempatan, ada NGO yang baru sahaja ditubuhkan kerana banjir ini, kerana ingin membantu kawasan setempat mereka. Nabil menceritakan tentang kawalan keselamatan dan juga lapisan-lapisan birokrasi yang mungkin menjadi sekatan atau halangan bagi NGO dan sukarelawan yang ingin bantu yang berada on the ground. Nabil bukan saja berada di Hulu Langat hari ini, sebelum ini berada di Shah Alam dan juga di beberapa kawasan lain yang turut terkesan banjir. Boleh kongsikan sedikit antara kawalan keselamatan itu dan bagaimana ia mungkin memberi sedikit cabaran bagi NGO untuk melakukan kerja-kerja mereka melihat kepada konteks minggu-minggu akan datang ini, kerana bantuan bukan saja pastinya pada minggu pertama, selepas ini perlu diteruskan, mungkin lebih kritikal pada minggu-minggu akan datang. Jadi dalam kita bercakap tentang apa keperluan mangsa banjir, kita juga mungkin boleh bincangkan juga apa yang NGO dan sukarelawan perlukan untuk bantu mereka, menyokong mereka melakukan tugas-tugas mereka. Dan saya fikirkan apa yang menjadi permasalahan di grassroots level adalah di mana bila ada terlalu kawalan keselamatan yang terlalu strict, NGO ni susah kita nak bergerak ke sana ke sini tau. Maksudnya bila turun tu kita nak kena hadap traffic jam. Kita kadang-kadang kita dah bincang, kita dah koordinasi dengan penduduk setempat yang kita nak hadir dalam pukul 9 pagi, tiba-tiba kita dapat tahu ada beberapa tetamu VIP yang akan turun dan di mana setengah jalan block, dan kita harus tahu lagi-lagi di Hulu Langat, di Sungai Lu ada beberapa kawasan jalan raya yang tidak lagi dapat digunakan. Oleh itu, kalau satu jalan sahaja dah kena blok, it would take sometimes more than 10 minutes untuk kita sampai. Maksudnya kadang-kadang sempat tu dalam 5 minit, tapi dia jadi sejam 30 minit sebab ada kawalan-kawalan tertentu. Dan saya fikirkan ini bukanlah masa untuk kerajaan terlalu mengikut kepada birokrasi, kerana rakyat tengah sengsara sekarang ni, tengah perit, perlukan bantuan, dan rakyat sendiri ingin turun dan bantu mereka yang terdesak ini. Dan saya fikirkan bantuan dan sokongan kerajaan, terutamanya agensi kerajaan yang sedia ada, NADMA, pihak polis, pihak Angkatan Tentera Malaysia perlu bekerjasama dari segi koordinasi bersama NGO yang ada di tempat itu agar pergerakan semasa berjalan dengan lancar, walaupun ada kadang-kadang tetamu kehormat yang ingin turun padang untuk lihat situasi sebenar di kawasan yang terkesan. Itu koordinasi antara agensi kerajaan pihak berkuasa bersama NGO. Tetapi kalau nak bercakap tentang koordinasi, nak selaraskan bantuan antara NGO dan sukarelawan sendiri, kalau kita lihat pada minggu pertama banyak tertumpu kepada media sosial sebagai perantara untuk menyampaikan maklumat, informasi terkini, apa PPS perlukan, apa kawasan ini perlukan. Jadi untuk Nabil dan NGO Nabil sendiri, iaitu Arus Anak Muda, lessons learned daripada minggu pertama, bagaimana untuk memperkemaskan lagi komunikasi dan koordinasi antara NGO untuk pergi on the ground pada minggu depan? Saya fikirkan apa yang perlu dilakukan adalah kita perlu hubungi NGO yang sedia ada di kawasan tempatan itu, kerana kadang-kadang kita orang luar, kita tak tahu apa yang sedang berlaku. Ada pada pengalaman saya, ada di mana saya pergi, saya baru tahu di kawasan tersebut tiada NGO langsung. Saya masuk-masuk, ada kawasan di Bukit Lancung misalnya, tiada NGO yang sedang memberi bantuan, tiada agensi yang memberi bantuan bila mana saya turun. Dan saya terpaksa hubungi beberapa individu-individu yang berkenaan untuk memberitahu bahawa kawasan terpencil ini tidak mendapat apa-apa bantuan, kerana kalau kita tengok struktur kampung ni kadang dia berpecah, ada yang di hadapan, ada yang di belakang. Maka yang di belakang ni kadang-kadang dia ketinggal lah, tak dapatlah bantuan tu. So dari segi aspek NGO untuk kolaborasi ni, saya fikirkan NGO ni tak perlu ego. Kita perlu sama-sama fikirkan apa yang kita perlukan adalah bantuan yang tidak berlebihan atau tidak membazir. Maka sekiranya kadang-kadang setengah NGO ni dapat sponsorship, kalau kita boleh kongsikan, kita boleh distribute dan coordinate through Telegram, through WhatsApp, itu adalah I think yang paling baik lah. Kerana sekarang ni digitalisasi ni lebih mudah. Dan sebagaimana misalnya PPS,
saya kira patut ada update-update di Telegram tentang apa yang patut ada di kawasan, apa yang tidak ada di PPS tersebut, apa yang masih tiada di kawasan setempat, kerana kerajaan sendiri sudah ada teknologi untuk memberi maklum tentang update atau status yang sedia ada terhadap banjir yang melanda negara ini. Maka patut digunakan dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang kita boleh terima SMS daripada Nakma katakan hari ini kita perlu berhati-hati kan, mungkin akan hujan. Maka perlu gunakan koordinasi ini untuk kita bantu juga NGO untuk mendapat maklumat yang lebih terperinci tentang apa yang berlaku di kawasan tersebut. Nabil bercakap tentang peranan NGO dan juga menggunakan media sosial itu untuk menyampaikan maklumat terkini apa yang diperlukan di kawasan ini, di PPS ini dan sebagainya. Kita juga menyaksikan pada masa yang sama pelibatan sukarelawan anak muda. Lebih ramai anak muda yang membantu mangsa banjir. Malah ada juga yang kita lihat mengetuai operasi di PPS sendiri. Pandangan Nabil melihat kepada peranan anak muda ini menggunakan kuasa media sosial untuk menggerakkan bantuan dengan kadar segera, malah mungkin lebih cepat. Ya, benar. Hello? Ya. Ya, saya terputus tadi. Naila, minta maaf. Ya, Nabil, kita bercakap tentang peranan anak muda yang mana kita lihat lebih ramai yang terlibat dalam bantuan bagi bangsa-bangsa banjir ini, terutamanya di PPS. Antaranya di Subang Jaya sendiri kita lihat ada PPS yang diketuai oleh anak muda sendiri yang menggerakkan operasi di PPS untuk mengagihkan bantuan dan sebagainya. Bagaimana pandangan Nabil melihat kepada peranan anak muda ini yang kebanyakannya bergantung kepada kuasa media sosial menyampaikan bantuan dengan segera? Saya fikirkan itu adalah tindakan yang terbaik, dan apa yang kita ada sekarang adalah media sosial, dan anak muda adalah antara generasi yang celik dan efisien dalam menggunakan peranti digital dan juga aplikasi yang sedia ada di media sosial ini. Dan menerusi krisis banjir ini, kita dapat lihat banyak organisasi anak muda yang meraih dana awam bagi membantu dengan lebih cepat mangsa-mangsa yang terpaksa. Kadang-kadang bukan sahaja organisasi anak muda, malah ada juga individu anak muda yang mereka sendiri menggunakan sosial media mereka, followers mereka yang lebih daripada 1,000 followers untuk menderma bagi membantu mereka-mereka yang terkesan di kawasan tersebut. Dan saya fikirkan ini antara cara-cara yang baru, yang moden, dan rakyat tidak lagi terpaksa bergantung kepada bantuan kerajaan yang lambat sampai kepada penduduk. Maka mereka terpaksa gunakan apa yang ada lah. Dan pada masa ini media sosial adalah antara medium yang paling cepat bergerak untuk reach out to the masses in Malaysia. Baik, terima kasih Nabil. Itu tadi Nabil Halimi, pengasas bersama Arus Anak Muda, sedikit sebanyak kongsikan pengalamannya berada di lapangan bantu mangsa-mangsa banjir di Hulu Langat ketika ini, dan selepas ini antara cadangan beliau untuk menggerakkan lagi usaha membantu mangsa-mangsa banjir pada minggu akan datang yang mungkin sedikit berbeza berbanding pada minggu pertama selepas dilanda bencana banjir. Dan itu tadi sedikit perkongsian daripada aspek NGO dan sukarelawan, tetapi selepas ini kita nak lihat ramalan cuaca untuk minggu depan. Apa kesiapsiagaan untuk berdepan dengan keadaan cuaca selepas ini? Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Fokus Minggu Depan, dan kami bawakan perkembangan bencana banjir dari semasa ke semasa yang dilihat semakin beransur pulih di beberapa negeri. Tetapi apabila baru saja keadaan nak mula pulih, kini beberapa negeri perlu bersiap sedia lagi untuk cuaca hujan berterusan. Jadi untuk Fokus Minggu Depan jam ini, kita nak lihat sedikit ramalan cuaca dan paling penting kesiapsiagaan untuk berdepan dengan keadaan cuaca pada minggu akan datang. Kita nak lihat berdasarkan analisis Met Malaysia, dijangkakan akan berlaku luruan monsun pada 27 Disember sehingga 2 Januari depan. Pada masa yang sama, terdapat sistem cuaca tekanan rendah di Laut Cina Selatan. Ini berpotensi menyebabkan hujan berterusan di Timur Sabah pada 27 Disember hingga 2 Januari serta Barat Sarawak pada 29 hingga 31 Disember. Manakala di Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan juga pada 30 Disember hingga 2 Januari depan. Dan angin kencang dan laut bergelora diramal berlaku di perairan Laut Cina Selatan. Ini termasuklah kawasan
kawasan perairan pantai timur Semenanjung pada 27 Disember hingga 2 Januari. Jadi, tegas Met Malaysia, orang awam yang merancang perjalanan ke kawasan-kawasan berkenaan dinasihatkan sentiasa peka dengan maklumat cuaca terkini. Jadi, apa kesiapsiagaan untuk berdepan dengan hujan berterusan? Sekali lagi, bagaimana ini akan memberi kesan kepada mangsa banjir yang baru saja nak memulakan proses pemulihan, pulang ke rumah, bersihkan rumah, mulakan semula kehidupan mereka. Dan sudah bersedia untuk menceritakan sedikit tentang kesiapsiagaan untuk minggu akan datang. Sudah bersedia bersama saya Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana UTM. Assalamualaikum, terima kasih Dr. Kamarul bersama saya walaupun sibuk berada di lapangan di Pekan Pahang ketika ini, Dr. Kamarul. Ya, terima kasih Nailah atas jemputan. Ya, Dr. Kamarul, pertama sekali boleh kongsikan sedikit tinjauan Dr. Kamarul yang berada di lapangan, berada di Pahang pada hujung minggu ini. Boleh kongsikan sedikit bagaimana situasi banjir di sana? Terima kasih Nailah, terima kasih pihak Esra Awani atas jemputan. Pertama, saya setelah membuat penilaian pemetaan impak bencana di negeri Selangor dan seminggu sebelum tu di negeri Kelantan, minggu ni saya berpindah ke negeri Pahang dan setelah pagi tadi saya melihat beberapa kawasan-kawasan yang terjejas teruk, boleh saya katakan Nailah mungkin 2 kali ganda apa yang kita lihat di Seri Muda. Di beberapa kawasan kesan daripada impak pada 18, 19, 20 Disember yang lepas, terutama membabitkan kawasan-kawasan di sepanjang sungai Semantan, yang saya merujuk beberapa kawasan-kawasan di Mentakap, kawasan di Temerloh yang saya melawat sendiri, bertemu dengan penduduk dan melihat impak dan kesan terutama kawasan-kawasan yang di luar jangka, Nailah. Ya. Dan sekarang saya berada di Pekan melihat laluan ataupun kawasan-kawasan yang dinaiki air daripada sungai Pahang, daripada upstream dan akan menuju ke kawasan downstream di daerah Pekan, Nailah. Jadi, Dr. Kamarul, kita nak bercakap tentang jangkaan atau ramalan untuk minggu depan ini. Bagaimana kita nak fahami luruan monsun dan sistem cuaca tekanan rendah? Terima kasih. Perkara yang amat penting dan pihak Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan untuk 27 Disember sehingga 2 Januari. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk memaklumkan bahawa di Pekan, daerah Pekan masih cuaca baik, cerah di sini. Dan dengan adanya ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh pihak Met Malaysia pada hari ini, pada pukul 1.30 hari tadi, menjangkakan bahawa jangkaan hujan berterusan. Jadi kita lihat beberapa kawasan-kawasan yang sedang dinaiki air akan menerima impak langsunglah dengan aliran sungai daripada atas, daripada Sungai Pahang, Temerloh, Sungai Semantan akan bawa ke kawasan di downstream. Dan dengan adanya hujan berterusan, kita menjangkakan kawasan-kawasan yang rendah akan dinaiki air dengan cepat, dengan segera. Dan mungkin mereka-mereka yang berada di pesisiran pantai, terutama mereka yang di daerah Pekan, juga dinyatakan tentang angin kencang dan laut bergelora di perairan Laut Cina Selatan. Jadi kita jangkakan sekiranya hujan dan aliran air banjir daripada sebelah atas di Sungai Pahang dan juga fenomena ataupun jangkaan sekiranya air pasang, kita boleh menjangkakan beberapa kawasan-kawasan yang mungkin tidak boleh dilalui oleh kenderaan biasa dan juga kawasan-kawasan kediaman perumahan yang mungkin akan dinaiki air dengan pantas. Itu beberapa tinjauan awal oleh saya, Nailah. Dr. Kamarul, itu mungkin di Pekan, tapi apa persiapan yang perlu ada untuk keadaan cuaca minggu depan di kawasan-kawasan berisiko yang lain? Seperti mana kalau Met Malaysia analisis yang dikeluarkan sebentar tadi, katanya Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan juga mungkin terkesan. Jadi apa mungkin persiapan yang perlu ada untuk minggu akan datang ini? Persiapan yang penting, saya menyeru kepada penduduk-penduduk yang mungkin sudah trauma
disebabkan oleh luruan yang sebelum ini, perlu bersiap siaga dan kepada warga emas, orang kurang upaya, mungkin inilah masa untuk kita membuat pemindahan awal ke pusat-pusat pemindahan yang telah dibuka oleh pihak kerajaan, dan juga kepada orang-orang awam ataupun orang luar yang mungkin tidak biasa dengan laluan jalan raya di kawasan-kawasan yang berisiko yang kita lihat di negeri Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ada beberapa kawasan-kawasan yang rendah dan dengan kenderaan yang tidak sesuai mungkin boleh membahayakan penumpang, terutama kepada orang-orang luar, Nailah. Dan mungkin kita lihat banyak PPS di kawasan-kawasan tersebut telah dibuka lebih awal. Saya juga menyeru kepada penduduk komuniti yang berada di kawasan yang rendah ini dan berisiko agar membuat pindahan yang segera dan lebih awal tanpa menunggu pihak agensi untuk memindah menggunakan bot. Itu sedikit pesanan dan juga nasihat daripada saya, Nailah. Dr. Kamarul, luruan monsun dan sistem cuaca tekanan rendah yang kita jangkakan pada minggu akan datang ini, adakah kita menjangkakannya pada skala yang sama seperti yang berlaku sebelum ini? Dan jika sama, Dr. Kamarul tadi bercakap tentang seruan kepada penduduk-penduduk di kawasan berisiko ini untuk membuat persiapan awal untuk pergi berpindah dahulu ke tempat lain, cari tempat perlindungan, kawasan tinggi dan sebagainya. Tetapi salah satu masalah yang kita lihat ketika bencana banjir pada minggu lepas, apabila ini dakwaan oleh pihak berkuasa, oleh agensi kerajaan, mereka kata sudah pun cuba sampai ke mangsa-mangsa banjir ini sebelum dilanda banjir, tetapi mereka tak nak berpindah, mereka ingin kekal di rumah. Dan saya lihat di sini mungkin ada sedikit masalah dalam meyakinkan mereka, dalam menyampaikan maklumat dan amaran cuaca itu. Mungkin mereka tidak melihat betapa kritikalnya amaran cuaca itu. Jadi untuk kali ini pula, betapa kritikal amaran yang dikeluarkan ini, dan adakah penduduk akan faham dan tahu benar-benarnya impak amaran cuaca yang dikeluarkan ini? Ya, Nailah, saya amat bersetuju. Mungkin ada sebahagian daripada komuniti masyarakat mengambil mudah ramalan dan juga amaran yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan dengan apa yang kita lihat tragedi di Selangor, di Lembah Kelang, mungkin satu situasi yang mungkin boleh mengubah persepsi dan juga transformasi minda bagaimana kita boleh melihat bahawa ramalan cuaca ataupun amaran-amaran dikeluarkan ini sesuatu yang penting agar kita boleh bersiap siaga di peringkat komuniti, di peringkat keluarga, di peringkat individu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga menjangkakan kawasan-kawasan yang telah menerima kadar hujan yang berterusan ini. Mungkin ada kawasan-kawasan yang mungkin boleh menimbulkan bencana berganda lah. Kawasan-kawasan yang berisiko, tebing-tebing jalan raya, tebing-tebing sungai, kawasan-kawasan yang telah lemah strukturnya mungkin boleh runtuh dan sebagainya. So ini perlu dipahalusi, dinilai di tingkat setempat, dan mungkin dengan jaringan komuniti setempat, termasuk juga agensi-agensi peringkat daerah dan juga peringkat kampung harus dipertingkatkan, Nailah. Dr. Kamarul bercakap tentang penerimaan masyarakat yang perlu lebih peka cakna terhadap amaran cuaca yang dikeluarkan ini. Tetapi on the other hand, kita juga nak lihat pada amaran cuaca yang dikeluarkan ini, adakah ia benar-benar sampai dan adakah ia cukup meyakinkan mereka ini. Kerana kalau kita lihat mungkin bergerak ke hadapan untuk minggu-minggu akan datang dengan amaran cuaca yang sudah pun ada, tetapi ini dikeluarkan di media sosial mungkin tidak sampai ke setiap lapisan masyarakat. Adakah kita menggunakan ke semua channel, saluran yang kita ada untuk sampaikan maklumat dan amaran ini? Ya, betul, Nailah. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit pemerhatian lapangan dan juga pertemuan saya bersama dengan Tuan Adam, pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Pahang, melihat bahawa betapa seriusnya mereka mengambil maklumat-maklumat ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh pihak Malaysia dan diterjemahkan kepada bahasa yang mudah difahami oleh peringkat komuniti setempat. Dan menerusi peranan pihak APM selaku sekretariat kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana peringkat negeri dan daerah, mereka telah memperkukuhkan sistem komunikasi risiko di peringkat setempat
itulah saya rasa peranan dan juga tanggungjawab bersama dipikul dalam kita menterjemahkan beberapa ramalan-ramalan yang mungkin agak sukar difahami oleh penduduk kampung, tetapi menerusi jaringan kerjasama dan juga hubungan baik agensi-agensi peringkat setempat, termasuklah peranan pihak IPM selaku sekretariat di peringkat daerah dan agensi-agensi yang sentiasa bersiap siaga. So inilah sebenarnya peranan ketua-ketua komuniti, ketua-ketua kampung untuk penghulu juga memberi pelaporan daripada masa ke semasa beberapa kawasan-kawasan yang saya fikir ada di setiap kampung tu yang mempunyai kawasan yang rendah dijadikan sebagai penanda awal ataupun penanda aras sekiranya naik air di kawasan tersebut secara indigenusnya, secara maklumat pengetahuan setempat, mereka boleh bersiap siaga untuk kawasan-kawasan lain, Nailah. Ya. Baik, terima kasih Dr. Kamarul Azhari Razak untuk perkongsian itu, dan diharapkan perkongsian itu juga sedikit sebanyak dapat meningkatkan lagi kesedaran seperti mana yang Dr. Kamarul sarankan tadi. Itu tadi Dr. Kamarul, Pengarah Pusat Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana UTM, kongsikan tentang ramalan cuaca untuk minggu akan datang, apa kesiapsiagaan yang diperlukan untuk berdepan dengan keadaan cuaca minggu depan. Dan itu saja fokus minggu depan untuk jam ini. Bersama saya, Nailah Huda. Salam hormat.